A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillah, bertemu lagi kita dalam siri bacaan kitab ringkasan Riyadhus Shalihin karangan Syekh Yusuf bin Ismail An-Nabhani yang diambil daripada kitab asal, kitab Riyadhus Shalihin karangan Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Insya-Allah, mudah-mudahan kita sama-sama mengambil manfaat dan juga panduan daripada bacaan kita daripada kitab ringkasan Riyadhus Shalihin ini, insya-Allah. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, insya-Allah seperti mana biasa, sebelum kita meneruskan bacaan kita, suka untuk saya mengajak tuan-tuan dan puan-puan sekalian untuk sama-sama ikuti kami. Boleh subscribe kami di YouTube channel TV MAMBS, ataupun boleh sama-sama follow kami di Facebook page Masjid Al-Muqtafi Bilasyah, dan juga boleh ikuti kami di Instagram mambs.kt. InsyaAllah sama-sama kita mengambil manfaat daripada apa yang disediakan oleh Masjid Al-Muqtafi Bilasyah itu. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, insya-Allah pada kali ini kita masih lagi dalam bacaan bab berkaitan dengan taubat. Dan kita, seperti mana saya maklum sebelum ini, kita dalam bab taubat ini kita ada 3 siri bacaan. Dan alhamdulillah, siri yang kita pada kali ini, bacaan kita, iaitu siri yang ketiga, akhir hadis yang terakhir daripada bab taubat. Dan sebelum ini kita telah pun sebut bagaimana Nabi SAW dalam hadis yang dibawakan oleh Imam An-Nawawi dalam kitab Riyadhus Shalihin, yang mana Nabi SAW menyatakan kepada kita bahawa pintu taubat sentiasa dibuka oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada hamba-hambanya selagi mana dunia ini tidak kiamat, selagi mana matahari tidak terbit daripada barat, selagi itulah pintu taubat sentiasa dibuka oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan insya-Allah pada kali ini kita akan sebut satu lagi hadis bagaimana pemurahnya Allah, bagaimana maghfirahnya Allah Subhanahu Wa Taala. Allah itu Maha Pengampun, yang mempunyai sifat Maha Pengampun. Dalam hadis ini Nabi SAW menggambarkan kepada kita bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala mengampunkan hambanya walaupun melakukan dosa yang banyak. Baik, Imam Bukhari dan Imam Muslim meriwayatkan daripada Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu yang bermaksud bahawa Nabi SAW bersabda, pada zaman sebelum kalian terdapat seorang lelaki yang telah membunuh 99 orang. Suatu hari dia bertanya tentang orang yang paling alim dalam satu kawasan. Lalu dia ditunjukkan kepada seorang rahib. Dia pun mendatanginya dan memberitahu bahawa dia telah membunuh 99 orang. Adakah dia masih boleh bertaubat? Rahib ini menyatakan. Rahib itu terus menjawab, tidak. Lantas dia terus membunuh rahib dan genaplah 100 orang yang dibunuhnya. Kemudian dia bertanya lagi tentang orang yang paling alim lagi dalam satu kawasan. Lalu ditunjukkan seorang yang alim kepadanya. Dia mengatakan kepada orang alim tersebut bahawa dirinya telah membunuh 100 orang. Adakah dia masih boleh bertaubat? Orang alim menjawab, ya. Siapakah yang boleh menghalangi antara seseorang dan taubatnya? Pergilah ke kawasan sekian dan sekian. Pergilah ke kawasan sekian dan sekian. Sesungguhnya di sana terdapat orang yang menyembah Allah, dan sembahlah Allah bersama mereka. Janganlah kembali ke kampungmu, kerana ia adalah tempat yang teruk. Lantas dia berangkat sehingga tiba di pertengahan jalan. Tiba-tiba maut datang menjemputnya. Maka berselisihlah malaikat rahmat dan malaikat azab tentang lelaki itu. Malaikat rahmat berkata, sesungguhnya dia datang dalam keadaan bertaubat dan mengikhlaskan hati kepada Allah. Malaikat azab pula berkata, sesungguhnya dia belum pernah berbuat kebaikan
Lalu datanglah malaikat lain dalam bentuk manusia dan mereka melantiknya sebagai orang tengah di antara mereka. Malaikat itu berkata, ukurlah jarak di antara dua tempat asal lelaki tersebut dan tempat yang hendak ditujuinya itu. Mana yang paling dekat dengan lelaki ini, maka dia berhak kepadanya. Jarak terdekat sebagai penanda balasan sama ada syurga atau neraka. Maka mereka mengukur dan mendapati bahawa dia lebih dekat dengan tempat yang ditujuinya. Lalu malaikat rahmat mengambil dan membawa jenazahnya. Muslimin muslimat dimati Allah sekalian. Dalam satu hadis yang cukup panjang, saya hanya membaca maksudnya. Saya tidak bacalah hadis tersebut. Saya hanya baca maksud hadis tersebut. Yang mana hadis yang panjang, yang mana Nabi SAW menceritakan kepada kita sebelum zaman Nabi SAW, ada seorang lelaki yang mana dia ni membunuh 99 orang. Lalu dia mendatangi seorang alim, lalu bertanya kepada orang alim tersebut, adakah dia ni boleh lagi bertaubat, dan ataupun adakah taubatnya masih lagi akan diterima? Lalu orang alim ataupun rahib ini menyatakan tidak. Taubat pun tak diterima lah sebab ramai sangat membunuh. Lalu dia pun bunuh pula rahib tu. Genap jadi 100 orang. Dan dicari lagi orang alim. Lalu dijumpa dengan seorang alim, ditanya pula, adakah kalau aku bertaubat ni, Allah akan terima taubat aku? Lalu kata orang alim ini, ya, Allah akan terima taubat kamu. Lalu orang alim ni suruh pergi ke suatu tempat yang mana di tempat itu ramai orang yang menyembah Allah Subhanahu Wa Taala. Maknanya dia suruh orang ni pergi daripada kampungnya. Jangan duduk di kampung, sebab kalau mu duduk kampung, maknanya mu akan kembali kepada keadaan asal, iaitu membunuh orang. Lalu disuruh dia keluar daripada kampung. Lalu orang ni pun keluarlah daripada kampung. Di pertengahan jalan, orang ini pun mati di pertengahan jalan. Malaikat maut mencabut nyawanya di tengah jalan. Lalu kata Nabi SAW, malaikat azab dan malaikat rahmah, malaikat yang memberi rahmat kepada orang berselisih. Tak, yang mana satu nak ambil ni? Sebab nak ambil malaikat rahmat, nak ambil malaikat azab, kata orang ni tak pernah buat kebaikan pun, dia hanya bunuh orang je. Malaikat rahmat kata, orang ni pun walaupun dia bunuh orang, dia nak bertaubat pada Allah, dia nak kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu datang lagi seorang malaikat menjadi orang tengah, lalu disuruh ukur, ukur mana dekat di antara tempat yang ditujui ataupun tempat yang dia tinggal. Lalu bila diukur, tempat yang dia nak tuju itu lebih dekat, lalu orang ini diampunkan dosanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ini menggambarkan kepada kita bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala Maha Pemurah, Maha Pengampun. Walaupun baru niat nak bertaubat, baru niat nak meninggalkan dosa, dalam orang kata dalam perjalanan nak menuju ke tempat yang menjauhkan diri dia daripada melakukan dosa kepada Allah, tapi dah sampai mati, tetap Allah terima taubat dia. Ini bagaimana Nabi SAW menunjukkan kepada kita bahawa Allah Subhanahu Wa Taala itu Maha Pengampun. Allah sentiasa mengampunkan dosa-dosa hamba-hambanya walaupun sebanyak mana dosa yang dia lakukan. Baik. Kata Imam An-Nawawi bahawa menurut para ulama, bertaubat daripada setiap dosa itu wajib. Jika dosa yang terjadi berhubung kait dengan Allah tanpa bersangkut paut dengan manusia, maka syarat taubatnya ada 3, iaitu menghentikan perbuatan dosanya, menyesal atas dosa yang dikerjakan, dan bertekad untuk tidak mengulanginya lagi buat selamanya. Jika salah satu daripada 3 syarat itu tidak dipenuhi, maka taubatnya tidak sah. Maka kata Imam An-Nawawi, syarat kita nak taubat ni ada 3. Ada 3. Iaitu yang pertama, kita menghentikan perbuatan dosa tersebut. Jangan buat lagi. Benda yang kita buat tu, kita tahu dosa, kita tinggal, jangan buat. Yang kedua, menyesal. Sesal di atas dosa yang kita buat. Dan yang ketiga, bertekad untuk meninggalkannya. Maknanya tak mau buat dah lepas ni. Tekad sungguh-sungguh. Ini barulah syarat
di mana taubat kita akan diterima oleh Allah. Jika salah satu syarat ini tidak dilaksanakan, maka kata Imam An-Nawawi tidak sah taubat kita. Adapun jika dosanya bersangkut paut dengan manusia, maka syaratnya ada 4, iaitu ketiga-tiga syarat tadi dan ditambah dengan kemaafan daripada pihak yang dizalimi. Kalau kita dosa kita ni dengan manusia, hendaklah yang terakhir ada 4 syarat. 3 tadi tambah lagi 1 syarat, iaitu kemaafan daripada manusia yang kita buat dosa pada dia. Ini bagaimana Nabi SAW menunjukkan kepada kita daripada hadis yang kita baca ini, bahawa Allah Subhanahu Wa Taala itu Maha Pengampun. Allah Subhanahu Wa Taala itu akan mengampunkan segala dosa yang dilakukan oleh hamba-Nya, walaupun sebesar gunung, walaupun sebanyak mana pun dosa yang kita lakukan, Allah tetap akan ampun selagi mana cukup syarat yang dinyatakan oleh Imam An-Nawawi, iaitu kalau dosa kita dengan Allah ada 3 syarat. Yang pertama, kita tinggalkan dosa itu. Yang kedua, menyesal dengan dosa yang kita lakukan. Dan yang ketiga, bertekad untuk tidak mengulanginya lagi. Kalau dosa kita dengan manusia, tambah satu lagi, iaitu kemaafan daripada orang yang kita melakukan dosa tersebut. Jadi muslimin muslimat dimati Allah sekalian, insya-Allah daripada hadis yang kita baca ini, sama-sama kita mengambil manfaat dan sama-sama kita jadikan sebagai panduan. Perbanyakkanlah kita memohon keampunan kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan tekadkan diri untuk kita meninggalkan dosa-dosa yang sering kita lakukan dalam kehidupan kita. Mudah-mudahan kita tidak terlambat dalam memohon keampunan dan kita dimasukkan ke dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Dan insya-Allah pada siri yang akan datang kita akan masuk kepada bab yang baru, iaitu bab berkaitan dengan solat. InsyaAllah kita akan baca hadis-hadis berkaitan dengan solat pada masa yang akan datang. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.